Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu lagi. Kita bersama dengan kita ialah kitab Himpunan 40 Nasihat Walikku yang Soleh siri kedua. Kita berada pada nasihat yang ketiga, iaitu pada muka surat 11. Sebelum daripada tu, ayat 30 juzuk Quran ke? Tak ada ke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk nasihat yang ketiga, iaitu cara melembutkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Allah sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli, dan semuanya kami
menceritakan kepada engkau min amba'ir rusuli, berita-berita rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma nusabbitu bihi fuadak, bertujuan untuk menetapkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan telah datang kepada engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi hadhihi al-haqq, dalam penceritaan ini satu kebenaran, wa mau'izatun, dan juga merupakan suatu pengajaran, wa zikra lil mu'minin, dan sebagai suatu peringatan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara untuk melembutkan hati dalam nasihat yang ketiga ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendengar cerita-cerita berkenaan orang-orang soleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibimbing, diajar, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala juga melalui penceritaan ataupun mendengar cerita-cerita orang-orang soleh yang terdahulu. Sama ada cerita orang-orang soleh itu berkenaan dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ataupun orang-orang yang terdahulu yang termasuk dalam golongan awliya ataupun hukama, iaitu mereka yang menuturkan hikmah, ataupun mereka-mereka yang terdahulu di kalangan para ulama daripada bangsa ataupun golongan Bani Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan datangkan dengan cerita ialah untuk menetapkan hati Rasulullah. Engkau sebagai Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau pun akan melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wahai Muhammad, engkau akan dapati dalam cerita-cerita yang diperdengarkan, yang dibawa kepada engkau, dalam cerita-cerita itu engkau akan bertemu dengan kebenaran. Engkau akan berjumpa dengan kebenaran dalam cerita-cerita itu. Dan dalam itu juga engkau akan dapat mau'izah, iaitu pelajaran. Dan juga ia sesungguhnya menjadi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dalam Quran dia ada surah namanya Suratul Qasas, iaitu surah yang disebut surah kisah-kisah ataupun surah cerita-cerita. Cuma dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak ada satu versi cerita yang lengkap. Contohnya cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cerita tentang Nabi Allah Lut alaihissalam. Cerita berkenaan dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Quran dia tak sebut pun di mana tempat tu berlaku, tahun berapa, di mana. Tak ada. Pasal apa tak ada tu semua? Pasal apa tak ada fakta-fakta?
tahun berapa, di mana dan sebagainya. Sebab yang pertama kata ulama, Al-Quran bukan buku cerita. Dia bukan buku cerita Quran. Quran ni dia ialah merupakan kitab petunjuk. Jadi bila mana dia kitab petunjuk, dia hanya mendatangkan petunjuk. Apa peringatan yang diperolehi daripada cerita-cerita tu. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran diceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh mengajak kaumnya kepada agama Allah selama 1000 tahun. Lagi nak cukup 1000 tahun, 50 tahun. 950 tahun. Lagi 50 tahun nak cukup 1000 tahun. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengikut Nabi Allah Nuh hanyalah tak sampai pun 100 orang. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apa moral ataupun apa nilai daripada yang kita tahu daripada cerita Nabi Allah Nuh ni? Yang kita tahu daripada ataupun yang kita peroleh daripada Nabi Allah Nuh ni hidup berdakwah selama hampir 1000 tahun. Yang beriman tak sampai pun 100 orang. Maknanya hidayah terlalu mahal. Hidayah ni terlalu mahal. Bukan semua orang mendapat hidayah. Yang mendapat hidayah bermakna dia mendapat satu hadiah yang teramat mahal. Itu makna dia. Maka sebab itu sesiapa yang telah memperoleh hidayah, hargai hidayah. Bagaimana cara kita nak menghargai hidayah? Kita mensyukuri nikmat hidayah. Bagaimana tanda seseorang itu menghargai nikmat hidayah? Dia takut kehilangan hidayah. Bila takut kehilangan hidayah, berarti dia menghargai nikmat hidayah. Macam kita contoh, orang yang kasih pada suami dia. Dia takut kehilangan suami dia. Orang yang kasih pada isteri dia, dia takut kehilangan isteri dia. Orang yang sayang pada duit ringgit dia. Orang yang sayang beg tangan dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sat-sat dia pegang beg dia. Sat dia pegang beg dia. Ada raba ada, tak ada. Itu pasal sayang lah tu. Betul tak? Jadi bagaimana kita dengan hidayah? Takut tak hidayah ini hilang? Takut. Tuhan duk bagi setiap malam kita tahajud. Bimbang tak satu malam Tuhan tak bagi tahajud? Rasa. Tuhan duk bagi main kuliah. Rasa tak satu hari takut tak boleh main kuliah dah? Rasa takut. Berarti kita menghargai nikmat hidayah. Hari ini kita boleh sembahyang berdiri. Mungkin tak satu masa esok kita dah tak boleh sembahyang berdiri? Mungkin. Duk rasa risau. Itu sebab kita sayang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah cara kita mengambil pedoman. Apa lagi dapat kita faham dari cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam? Dapat kita faham daripada cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Nuh orang yang gigih menyampaikan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sehari, 2 hari, dekat 1000 tahun berdakwah. Duk ajak tak pernah putus asa. Ni kita ni bukan nak ajak orang lain, nak ajak anak bini semayang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang tak semayang, nak ajak semayang tu. Dia tak boleh kata, suruh dah tak semayang. Pergi kat dia. Kita kena ajak. Kita kena gigih mengajak kepada mendirikan sembahyang. Sampai anak-anak benci pun tak apa. Gitu. Maknanya sebab kita nak selamatkan mereka daripada api neraka Allah. Seperti mana kita nak masuk syurga,
Kita nak juga anak bini kita, mak kita, ayah kita, anak-anak kita semua masuk syurga dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Banyak pelajaran lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Anak dia sendiri tak ikut dia. Ketika mana dah duduk dalam situasi lah, fenomena lah. Alam dah tenggelam. Gunung masih tinggi sikit. Gunung tu masih tinggi separuh, tak tenggelam lagi. Dia kata, mailah. Naik kapal ayah. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak pergi ke bukit. Bukit tu dapat menyelamatkan aku daripada ayah. Nabi Allah Nuh kata, Tuhanku, tu anakku tu. Allah kata, innahu laysa min ahlik. Hai, bukan keluarga hang. Dia bukan keluarga hang. Keluarga hang ataupun keluarga kita yang sebenarnya, keluarga yang dapat bersama-sama kita duduk dalam hidayah dan masuk dalam syurga sekali. Di dunia ni, mungkin kita berkeluarga. Ada mak, ada ayah, ada adik, ada abang, ada anak. Tapi kalau salah seorang pergi ke neraka, kita hak lain masuk syurga, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluarga kita. Sebila mana kita selawat, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Muhammad. Dan rahmati juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Siapa Ali Muhammad tu? Hai, kita kata Allah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa Ali Sayyidina tu? Siapa penghulu, siapa keluarga Nabi Muhammad tu? Kata ulama, kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang beriman yang bertakwa, itulah keluarga Rasulullah. Berarti siapa-siapa yang tak beriman, tak bertakwa, dia tak termasuk keluarga Rasulullah. Berarti kita ni, satu dunia ni, kita keluarga Rasulullah. Sebab isteri Nabi disebut Ummul Mukminin. Ibu orang-orang beriman. Nabi Abul Mukminin. Nabi ialah ayah pada semua orang-orang beriman. Jadi kita keluarga besar. Orang Islam ni ialah keluarga besar. Siapa-siapa yang tak beriman, Allah kata, tu bukan keluarga hang. Hang yang kata tu anak hang, bukan anak hang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita ni, bila kita dengar cerita, dia akan jadi sentuhan ke hati kita. Oh, Nabi-Nabi pun bukan semua keluarga dia ikut dia. Kalau kita ni, kita lagi-lagilah. Kita kalau boleh nak ajak semua main kat kita. Tapi orang tu jalan macam tu, orang jalan macam ni. Jadi, yang penting kita ajak, jangan putus asa. Kita hanya boleh memutuskan harapan kita bila mana dah mai bala Allah. Selagi bala belum datang, selagi itu ajaklah pada orang. Mungkin ada peluang lagi. Bila mai bala, habis. Mana tutup buku. Bila mai bala, berarti tirai telah dileburkan. Masa dah berakhir. Filem dah tamat. Mana kerja kita dah habis, dah main kerja Allah pula. Kerja kita mengajak orang pada Islam. Bila orang dah tak maulah, Tuhan turunkan tirai dia. Habis kerja hang dah habis, ni kerja aku pula. Aku dah hancurkan semua. Ni bahasa Al-Quran. Jadi begitulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma saya dapat satu maklumat daripada satu ulama di Kelantan. Dia kata, Ustaz, sebenarnya bukan jauh pun. Kaum Nabi Allah Nuh tu duduk di Garut saja, kata dia. Garut. Garut tu di Jawa. Saya tak ingat Jawa Tengah ke Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi tuan tengok dalam internet, tuan tekan dalam tempat Garut. Garut tu akan keluar satu pusat pelancongan yang terkenal di Indonesia. Depa naik gunung tu, berkona-kona jalan nak sampai atas, muntah berkali-kali. Gunung atas sana.
Ala Sayyidina Muhammad. Atas sana ada apa? Ada fosil kayu. Berjuta-juta tahun dah jadi batu. Ala Sayyidina Muhammad. Yang masih tinggal lebihan daripada pembuatan kapal. Ada dek. Maknanya, habuat mana bila ayak mai tolak masuk dalam laut. Saya berjanji dengan ulama tu, tok guru tu, saya nak pergi dengan dia. Nanti kalau tuan-tuan nak pergi, jom kita pergi sekali. Tapi muntah, jangan salahkan saya. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ambil iktibar. Nak pergi mengambil iktibar. Jadi, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu. Dalam Quran dicatatkan tentang Nabi Allah Ibrahim. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya sampai dah, alhamdulillah. Tempat Nabi Ibrahim dalam api, saya dah sampai tempat dah. Di Turki. Nak pergi jom juga. Tapi duit saya tak tanggung. Duit sendiri-sendiri. Saya tengok tempat Nabi Ibrahim ni. Bila kita belajar, kita baca sejarah, kita baca Quran, dengan kita pergi, kita geleng kepala, ya Allah, ni dia tempat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim ni mengajak orang kepada agama Allah, dia masih budak, dia masih pemuda. Maknanya dalam ramai-ramai yang kufur tu, Allah pilih dia seorang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam seorang-seorang yang beriman, dia duk ajak orang kepada agama Allah. Macam orang duk jual pawai ataupun jual promosi barang dia tu. Dia menega agama, mailah kepada Allah. Dia mempromosikan Tuhan, Tuhan yang esa. Mainlah beriman pada Tuhan yang esa. Satu hari, dah lepas tak faham, dia budak muda je. Hak lain orang tua-tua, hak lain orang berwibawa, berpengaruh, berpangkat, berharta. Dia budak je ajak pada agama. Lepas tak heran sangat. Lepas tak peduli dia sebab lepas duduk di arus perdana, dia harus kecil je. Apa nak peduli kat dia? Oleh kerana dia pendakwah ni, masalah saya nak, kalau orang tak faham cara lembut, dia bagi keras pendakwah ni. Tu dia panggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah kamu ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ni kalau orang faham, lemah lembut. Kalau kasar orang kata hal ni tak buat, tak ni dakwah, tak cara hikmah ni. Hikmah ni mana bijaksana. Kalau kita buat cara lembut, dia tak faham, kita buat keras bagi dia faham. Nabi Allah Ibrahim AS, hari itu kaum dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pergi temasya. Temasya ni temasya agama. Lepas keluar daripada tempat lepas tu, pakat pi. Nabi Ibrahim AS, Sayyidina Muhammad nekat. Dia cari kapak, habis dia katok, dia ketuk, pukul habis berhala-berhala kaum dia. Last dia tinggal, dia sangkut kapak tu di tangan berhala hak paling besar sekali. Bila puak tu balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terkejut beruklah. Tu dia Tuhan kita lingkup habis, siapa dia buat ni? Siapalah perancak Tuhan kita ni? Tuhan kita pembetul buat dia tak lawan orang tu, tak tahu. Akhir sekali, timbullah cerita. Barangkali yang buat ni satu budak muda. Fatan, dipanggil dia Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Orang panggil dia Ibrahim. Budak tu dah pasal. Pergi cari budak tu. Sebab budak ni, dia yang duk canggah kita duk buat ni. Duk peleceh kita duk buat ni. Panggil. Jumpa Nabi Ibrahim, dia mai. Bila mai, dia orang kata, hang kau buat semua ni? Hang kau buat semua ni? Nabi Ibrahim kata,
Allahumma salli ala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat ni hak besar tu. Bila hak besar tu, dia tengok kapak dia. Oh, ni marah. Mana boleh bercakap ni hak besar ni? Jadi, ni pebalu kami, ni pebodoh kami. Akhirnya habis orang ni, habis. Dia nak bila dia rasa dipelekeh, diperbodoh, tak ada cara dah. Maknanya, buat cara tu. Nabi Ibrahim ni macam ni. Kita bakar dia. No, habis cara dah. Cara dia, bunuh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, dinyalakan api besar. Api besar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi besar api ni, sampai lepas nak buat, lepas nak tunjuk, lepas sangat-sangat berkuasa, api ni dinyalakan di bawah bukit. Nabi Ibrahim yang nak dilontar ke dalam api tu duduk di atas bukit. Dinyalakan, didegakkan satu batang, dua batang tiang. Hari ini masih ada dua batang tiang tu. Tiang Roman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim ni ditarik untuk dilastik masuk dalam api tu. Bukan lastik kot ni. Dia pun nak rejam masuk dalam api tu. Kena duduk atas bukit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka rumpun tempat bakaran Nabi Ibrahim tu dah jadi satu tasik yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka cerita yang Allah cerita kepada Rasulullah dan pada kita ni, jadi pengajaran pada Rasulullah. Nabi Ibrahim pada waktu kena bakar. Siapa Nabi Ibrahim ni? Moyang Rasulullah. Moyang Rasulullah sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sampai kepada Ibrahim. Sampai pada Ismail, sampai pada Ibrahim. Jadi motivasi tak pada Rasulullah? Nona, moyang aku pun hebat. Hebat moyang aku. Moyang aku Rasul. Aku merisi tugas yang sama seperti moyang aku. Kita akan semangat bila mana kita tahu moyang kita. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh orang kata, Ustaz ni saya tengok ni macam keturunan wali-wali Songo ni. Oh ya kau tengok macam mana? Kami ada cara nak tengok. Contohnya. Akhirnya orang tunjuk, Ustaz ni keturunan wali Songo ni. Wih, wali Songo aku ni. Oh. Semangat kan? Dia keturunan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah bila Nabi tahu kata moyang ni Ibrahim pun sama, jadi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata ayat yang seterusnya dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sungguh-sesungguh-sungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka itu ibratul liul albab, merupakan satu pengajaran bagi orang yang ada mata hati. Cerita-cerita ni orang mengambil iktibar. Cerita-cerita tujuan diceritakan untuk orang mengambil iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim AS ketika dilontar ke dalam api, ketika tu datanglah pelbagai situasi. Antaranya yang datang ialah cicak. Cicak dia main apa? Dia nak ambil bagi marak lagi. Sedangkan dia cicak ni dia hembus bukan macam ribut hembus keluar tak tahu angin tak tahu. Tapi nak bagi menyala lagi. Sebab tu cicak ni sunat kita bunuh.
Ada orang wirid dia setiap malam tembak cicak. Dia cari senapang tu, dia buat latihan tembak cicak. Bagus juga tu. Dia tak payah pi pedang tembak lah. Cari napang tu tembak. Pam. Terketi lah. Tepat tak tepat. Ni pun jadi satu hobi bagus juga tu. Boleh pahala. Tapi jangan seksa dia. Jadi seksa dia, dosa balik. Kalau nak bagi mati, bagi mati sungguh. Kita kata, pasal apa Tuhan buat macam tu? Ha? Itulah cara Tuhan nak bagi pahala. Contoh nak. Pasal apa Tuhan buat bulu ketiak? Tuhan suruh cukur. Pasal apa Tuhan cerita bulu hari-hari? Tuhan suruh cukur. Tuhan nak bagi pahala. Tu hukum dia. Sebab itu, pasal apa Tuhan mencipta kita berdosa? Sebab Tuhan nak suruh kata Astaghfirullahalazim. Tuhan mencipta cicak nak hembus. Nak hembus api Nabi Allah Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Tuhan nak bagi pahala pada umat Muhammad. Iaitu, kalau kita menembak cicak, membunuh cicak, pukul cicak, hukumnya mendapat pahala. Tapi ada orang buat khurafat. Bila bunyi cicak, dia ketuk meja, ketuk dinding. 3 kali ketuk. Pasal apa? Dia kata kalau tak ketuk, mak mati. Ada dulu ni. Jadi, kita budak-budak pergi kuah, cicak bunyi pula dah, mak mati ni. Bunyi berapa kali kita ketuk banyak tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di sana subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu datang hak paling kecil. Maka datang hak paling mulia, Jibril. Jibril pun mai juga. Jibril mai jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya Nabi Allah Ibrahim, aku nak tolong apa? Aku nak tolong kau, nak tolong macam mana? Nak tolong apa? Bagi arahan. Nabi Allah Ibrahim kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu main dengan perintah Allah ataupun memang kamu nak main tolong aku? Kata Jibril, aku datang sebab aku berasa tanggungjawab aku. Aku nak tolong kamu. Kata Nabi Allah Ibrahim AS, kalau hang nak mai sebab hang yang nak mai, tak payah. Kalau bukan arahan Allah, tak payah. Kata Nabi Allah Ibrahim. Pasal apa? Sebab Nabi Ibrahim sudah tetap dia dengan Allah. Kalau hak tu yang Tuhan tentu pada aku terima Tuhan aku. Kalau hak ni ialah yang aku kena tanggung sebab aku nak mendapat keredaan Engkau Tuhan, aku redha Tuhan. Ni akidah Nabi Allah Ibrahim. Sebab dia sudah berada di puncak keikhlasan, dia bekerja kerana Allah. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, suatu dia Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, satu dia Mesir, dia kena penyakit buasir. Bila dia menulis kitab, darah keluar. Dia pergi ambil wuduk. Dia tulis lagi, keluar darah pula, pergi ambil wuduk pula. Tak tahulah berapa puluh ataupun ratus kali keluar darah dan mengambil wuduk. Sebab dia nak pasti, dia tidak menulis dalam keadaan, dia tidak menulis, melainkan dia menulis dalam keadaan bersih dan suci. Jadi, bila keluar darah, pergi ambil wuduk. Tulis. Keluar darah, pergi ambil wuduk. Kita sekali dua boleh. Sampai 5-6 kali tak payah. Tulislah buat macam mana. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai ke muncak Nabi Ibrahim, ke muncak Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, Tuhanku, kalaulah ini ialah jalan aku mendapat redha Engkau, wahai Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, Engkau tambah lagi Tuhanku. Minta tambah lagi Tuhanku. Tu dia. Betara tu. Ni bukan peli ni. Tak ada peli. Ni bukan sindir ni.
Buat lagi macam tu. Mana ni sebab dia di puncak rasa. Macam itulah Nabi Allah Ibrahim. Kalau hamai Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab diri hang yang nak tolong aku, tak payah. Sebab aku dah ada Allah. Kalau Allah perintah hamai, tak apa. Tapi kalau hamai sebab hang, tak payah. Aku dah ada Allah. Tu Nabi Ibrahim berada di satu fenomena, satu situasi akidah yang sudah tetap seperti gunung. Tak beranjak lah. Mati pun matilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana kita dah duduk di tahap tu, kita tak minta tolong Tuhan pun Allah hantar pertolongan. Nabi Ibrahim tak doa pun pada Allah. Dia serah ya, Tuhanku, kalau aku mati, ku terima Tuhan. Aku sanggup Tuhan. Ketika itulah bila dia lempak ke dalam api, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah langsung bagi arahan pada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Api mana berani langgar perintah Allah? Dia makhluk Allah, dia hamba Allah. Dia yang panas jadi sejuk. Macam dalam aircon kita duduk ni. Entah-entah lebih sejuk lagi. Wasalaman ala Ibrahim. Jadi sejahtera ke atas Ibrahim. Puak ni lepas-lepas mereka melontar Nabi Ibrahim dalam api, lepas kata mati dah. Sebab adat api membakar. Bila bakar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sejam dua. Nak padam tu berhari-hari. Nak lontar Ibrahim seorang aja. Akhir-akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad, bila api tu makin kurang. Tengok tengah Ibrahim duduk elok lalu api. Lah, jadi kau mana? Awak jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selai bulu rumah pun tak terbakar. Hak inilah peristiwa besar. Ia menyebabkan api sejak daripada hari itu sepanjang selama setahun. Bukan sekadar api itu, api di seluruh alam. Khususnya di Turki tu. Tidak boleh membakar. Orang puluhlah masak nasi. Kalau masak nasi, barangkali zaman tu ada orang Melayu lah kot masakkan nasi. Puluhlah masak nasi, jadi kat mana api ni? Pegang-pegang tengok dalam payuk duk tak masak ke apa ni? Tak memasak. Sebab api tak membakar. Nyala saja ya, tak membakar. Waktu itulah generasi zaman tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka makan daging bukan dengan menggunakan api, tapi menggunakan rempah. Orang Negeri Sembilan, orang KL, orang Nilai, orang dalam ni, pandai tak masak daging menggunakan rempah? Kalau tak tahu, bukan keturunan tu. Keturunan tu ada di Kedah. Salah, Sayyidina Muhammad. Mereka keturunan raja. Saya pernah hadir dalam himpunan keluarga mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka ada perhimpunan tahunan. Ada tengku, ada ku. Mereka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu kenuri tu, mereka masak daging menggunakan rempah. Masak daging tu. Subhanallah. Jadi, itulah yang dikatakan bukti kebesaran Allah. Mana tempiah mai juga kita ni ada keturunan tu. Keturunan hak zaman Nabi Ibrahim tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang jadi asbab agama Nabi Allah Ibrahim tu meletup. Orang terima secara skala besar. Hari tu orang tengok sebelah mata ya. Akhirnya bila jadi peristiwa besar tara tu, orang pun jadi fenomena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
meletup agama Nabi Ibrahim. Maka orang terima Nabi Ibrahim sebagai pimpinan umat pada ketika itu. Jadi apa ni? Jadi motivasi kepada kita. Islam ni masalah Sayyidina Muhammad jangan tekan nanti dia melompat jadi macam spring. Islam ni hikmah yang Tuhan buat pasal apa umat Islam ditindas sampai bila? Sampailah bawah sekali tindas habis, spring lepas jadi apa? Cuba abang saya terpelantin kawan tu. Ni jangan nak buat kat Islam lebih kurang. Jadi pasal apa Palestin masih belum Tuhan tolong? Pasal apa Iraq masih macam tu? Pasal apa Kashmir masih macam tu? Pasal apa Selatan Thai masih macam tu? Pasal apa Syria masih macam tu? Sebabnya dia masih belum sampai ke penghabisan. Maknanya kita kena tindas tak teruk lagi. Bila kena tindas habis teruk, lepas tu terpelantin habis musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pelajaran lagi. Tuhan Maha Kaya pembuatan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allah, semua cerita ni jadi ibrah bagi orang-orang yang ada mata hati. Maka na hadithan yuftara. Hak ni bukan cerita yang direka-reka ni, kata Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi itulah satu bentuk kebenaran yang Allah benarkan di hadapan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pemberitaan yang dibenarkan di hadapan Al-Quran. Quran menyaksikan makna yang diceritakan di dalam dia itu adalah merupakan perkara yang sungguh dan benar-benar telah berlaku. Sejarah ni tuan-tuan kita kena belajar. Kita kena baca sejarah. Tapi bukan semua orang suka sejarah. Tapi sejarah ni penting. Pasal apa penting sejarah? Sebab sejarah pernah membangunkan umat. Bila kita tahu kita dulu siapa, aku dulu macam ni, jadi semangat untuk membina jati diri kita balik. Sebab kita bukan sebarang bangsa beragama yang Allah wariskan agama ni kepada kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Dan merupakan satu bentuk penghuraian bagi setiap sesuatu. Maka sebab itu sepanjang zaman ada cerita-cerita yang banyak boleh kita mengambil iktibar. Kalau seseorang itu beragama dengan agama Allah, maka banyak mutiara-mutiara yang boleh kita kutip daripada perjalanan hidup sebagai seorang yang beriman. Saya pernah sampai di Lok Somawe, di Aceh. Lepas daripada peristiwa tsunami itu, dalam beberapa tahun kami pergi ke Aceh. Jadi bila sampai di Aceh, di Lok Somawe itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya pergi ke makam Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu nama dia Merah Silu. Nama dia sebelum Islam ialah Merah Silu. Bila sampai di makam dia ni, Merah Silu ialah Sultan Aceh yang pertama menerima Islam. Seterusnya Islam berkembang di seluruh Aceh dengan asbab dia. Seperti mana Sultan Muzaffar Shah I yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menerima Islam daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dialah yang mengislam keseluruhan tanah Melayu, khususnya tanah bumi kita ni, sehingga Islam seluruh manusia di Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
khilaf di kalangan ulama. Adakah dia burung mahawangsa? Kata burung mahawangsa ialah keturunan, ialah Tok Wan dia ataupun Tok Nek dia. Dia adalah burung maha putisan. Ni dalam kajian yang dibuat oleh ahli sejarah. Tapi dialah yang jadi Sultan Muzaffar Shah satu, masalah Sayyidina Muhammad, yang terima Islam daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sehingga seluruh Nusantara Islam kita hari ini. Bila saya jumpa dengan satu orang ahli sejarah Indonesia, dia kata sejarah Islam masuk ke Nusantara melalui Kedah, bukan melalui Aceh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi bila saya sampai di makam dia ni, satu orang dia panggil Tenggu. Tenggu ni orang Aceh, kalau orang alim dia panggil Tenggu, kita panggil Tengku. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, Pak Ustaz, ini jadi saksi, kata dia. Makam ni ada sebuah rumah anak yatim tepi tu. Bila orang dengar kata tsunami melanggar telah membantai pantai, anak-anak dia berlari mai ke makam Merah Silu ataupun Sultan Malikus Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila pemain duduk tahun tu, bila main tsunami, mereka macam duduk dalam akuarium. Keliling ni ayam. Mereka sikit pun kaki tak basah menyentuh ayam. Tu karamatul awliya. Allahu Akbar. Pasal apa Tuhan muliakan dia? Sebab dia asbab orang semua Islam. Allah angkat dia menjadi wali sebab dialah yang jadi asbab semua orang Islam. Tu macam mana kita tak kata seseorang tok guru itu seorang ulama, seorang ulama itu awliya Allah. Sebab dengan asbab lepa lah sampai agama ramai orang dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Tuhan tak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada sikit pun, Allah akan balas. Tu Malikus Saleh. Sejarah dia subhanallah, sejarah dia masalah Sayyidina Muhammad. Seorang lagi yang kami sampai juga di tepi pantai. Orang panggil Tok Guru Mani Maulana ni Syiah Kuala. Saya bacanya Syiah Kuala, Syiah Kuala. Tepi pantai. Betul tepi pantai. Makam dia. Tapi bila tsunami mai tak belah makam dia, lompat. Tsunami lompat. Tsunami tahu siapa nak belah. Hak ni tak boleh belah. Hak ni awliya Allah. Kekasih Allah. Jadi tsunami tu, elok tu melangkau makam dia. Patut pekecai habis dah. Saya tengok juga dibawa oleh satu orang ustaz di Aceh ni. Sepanjang jalan dia kata, ustaz cuba tengok, ustaz tengok jalan ni. Tepi pantai. Ni sikit pun tak kena apa. Pasal sepanjang pantai tu tak ada orang. Ada pokok kelapa je. Orang Kedah kata pokok nyok. Orang Kedah main Kuala Lumpur nak makan ayak nyok. Dia kata air kelapa satu, nyok mau banyak sikit dah. Jadi bila pokok sepanjang jalan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pokok nyok, tsunami tak langgar. Kalau tsunami langgar, habis patah habis lah. Balik habis. Pasal apa? Tentu tak ada orang. Dia cari orang. Ni. Maknanya, Tuhan Maha Kaya. Dia Maha Mengetahui. Dia Maha Adil. Tapi kalau tempat tu ada orang, ada pokok kelapa, pokok sekali lah. Sebab bala Tuhan dia tak kira siapa. Kalau dia mai, semua kena. Hang semayang ke, hang tak semayang. Semua kena sekali. Tapi tempat yang tak ada orang, tak payahlah. Hampa bukan salah apa. Hampa bukan kena semayang. Hampa bukan kena tutup aurat. Aku nak cari orang. Tu pelajaran tentang cerita-cerita. Bala Tuhan ni yang sangat alert binatang. Sebab tu kita kena ikuti pergerakan makhluk-makhluk sekitar kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu orang kawan saya tu,
Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tsunami Aceh, dia balik dia khidmat di Malaysia. Anak bini semua duduk sini. Duduk berulang-alik ke Aceh sebab ada satu pusat anak yatim yang diurus di Aceh. Dia cerita mak dia, ayah dia, ni kalau Tuhan nak selamat, Tuhan nak bagi cerita. Hari tsunami nak berlaku tu, mak dia, Masalah Sayyidina Muhammad, bawa muslimat kampung ni pi buat gotong royong di surau. Yang ayah ni pi naik bukit cari rotan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka usia ayah ni, waktu tsunami tu nak amai, dia tengok lagi 5 minit tsunami tu nak amai. Dia heran, dia tengok lembu berlari-lari kencang macam dikejar hantu. Pasal apa? 5 minit. Lepas tu mai. Maknanya bala Allah ni dirasa oleh lain daripada kita. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dengar sesaan kubur hanyalah binatang. Jin manusia tak dengar. Tapi baru ni no, satu viral tu no, kawan perempuan duduk tepi zarah makam suami dia tu. Dia boleh selfie di kubur tu, tengok gambar dia apa semua tu. Tiba-tiba terakam satu suara tangisan. Orang duk merung menangis. Ni dia benar satu dalam 1000. Tuhan nak keluar juga sikit. Berlaku apa? Sehari dua ni saya tengok satu viral di Kedah, di Derga Kedah. Kubur berdarah. Saya tak balik lagi, saya tak tahu. Memang balik pun tak boleh masuk lagi sebab Allah start lockdown. Heran macam mana darah boleh penuh kubur tu. Ni Tuhan nak beritahu apa tak tahulah. Banyak pelajaran demi peringatan. Nak sedang ke tak? Dah lah lockdown. Hukuman Tuhan demi kena orang lockdown. Ni kita hadut ni jangan duk berasa okey. Kena risau. Hari tu orang Kedah lah yang paling awal masuk zon hijau kan. Orang ulah ni lama tak boleh keluar lagi. Orang Kedah kata kemas kita. Salah sinahat. Lepas tu lepas tak tahu no? Kita tak tahu kata ni permainan Allah. Mai balik. Itulah adilnya Allah. No, adilnya Allah. Apa rasa sikit, orang tu rasa banyak, Tuhan cover pakai kasar seorang sikit. Walaupun kami tak masuk dalam kuasa lockdown, tapi susah. Sebab semua ambil lockdown. Barang-barang, kilang apa semua ambil lockdown. Payah nak buat rumah pun susah sebab tukang-tukang tu dalam sana. Jadi begitu. Jadi subhanallah, ni pelajaran pada kita. Sebagai Nabi kita SAW, kalau nampak di langit mendung, Nabi dah sedih, takut, susah hati. Sebab pengalaman umat yang terdahulu, lepas sangka mendung, turun hujan. Tapi turun kala-kala jengking. Allahumma salli ala. Ini kalau Tuhan nak hukum kita. Kita kalau layak kena hukum, patut kena hukum lah. No? Kita ni kalau nak Tuhan hukum, kena awal lagi. Tapi negara kita ni selamat, seselamat-selamatnya. Indonesia macam-macam berlaku. Palu, tanah berjalan, gempa bumi, gunung berapi. Kita pernah berlaku apa? Hak berlaku di Kelantan tu pun dahsyat dah. Tapi orang Kedah tak berasa. Orang KL tak berasa sangat. No, sampai banjir naik sampai sekolah ke tingkat berapa tu. Sampai orang bangsa banjir, Masalah Sayyidina Muhammad, ditempatkan di pusat penempatan banjir, balik rumah tinggal tangga ya. Rumah tak ada. Katakan orang kata rumah tangga, rumah tak ada, tinggal tangga aja. Allahu Akbar. Orang yang menghadapi situasi banjir besar di Pahang, laut, tak nampak apa dah, lautan. Jadi, tapi itulah kita ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ambil peringatan. Cerita-cerita ni kita kena rasa bimbang, kena rasa takut, sebab dia pernah berlaku pada umat yang sebelum kita. Dia Tuhan ni no,
Bila dia nak musnahkan, dia omel peringatan. Peringatan tu siapa bagi? Ulama yang bagi. Hak ni bukan saya cadang nak cakap di rumah ni. Daripada rumah tadi, tak ada cakap pun. Tak ada teringat nak kata hak ni pun. Atas kereta pun tak main nak kata hak ni. Atas kereta duduk tidur. Jaga-jaga sampai dah. Ni Tuhan suruh kata ni. Peringatan. Mungkin di sana ada pula ustaz-ustaz yang bercakap juga. Peringatan. Orang yang patut mendengar peringatan ialah pemimpin. Pemimpin yang paling wajar mendengar peringatan-peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kata Allah, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan cerita-cerita ni menjadi petunjuk rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam satu ungkapan ulama disebut al-hikayatu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha quluba awliyaih. Kisah-kisah itu ialah merupakan satu tentera di antara tentera-tentera Allah. Dengan sebab cerita, dia menetapkan hati para awliya Allah. Cerita ni semua orang suka. Cikgu habis mengajar, cikgu tanya, "Dah dengar cerita tak?" "Dengar cikgu." Orang tua-tua pun sama juga. "Dengar cerita tak maklum-maklum?" "Tak." Cerita ni orang suka. Cerita ni suka pasal dia memberi mau'izah, memberi peringatan, menetapkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala yuthabbitullahu biha quluba awliyaihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Tak ada soalan lah. Terakhir. Alhamdulillah, kami minta laluan benda no. Kami tengah buat masjid seperti mana tuan-tuan semua maklum. Dan masalah ala Sayyidina Muhammad, ada satu kawan saya, satu orang pendakwah dan juga di kalangan yang berjasa juga terhadap umat ini, menyampaikan peringatan dan juga memberi manfaat pada umat. Dia bagi cadangan kat saya. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak cepat buat masjid, Ustaz buat grup WhatsApp." Jadi dia kata, "Saya Ustaz, Tuhan bagi bila Mina menyiapkan pondok dia pondok dia ni dengan kos 6 juta, dia kata saya pakai grup WhatsApp saja." Jadi saya pun ambil pelajaran dia, saya pun cubalah belajar daripada pengalaman dia. Jadi saya pun dah ada 7 grup WhatsApp. Hari ini kami nak buat masjid. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terimpalah dalam 300 lebih dah dalam sebulan 2 bulan ni. Jadi alhamdulillah, untuk tu saya pun nak ajaklah tuan-tuan masuk grup WhatsApp tu. Kalau yang masih belum masuk lagi, cuma bagi nama di belakang tu dan buah nama dan juga nombor telefon. Jadi bila masuk dalam grup tu, tuan-tuan boleh kawan dengan saya lah. Jadi kalau ada masalah apa, saya jawab. Tapi jawapan ni saya jawab pada hari Khamis saja. Jadi banyaklah jawapan ni duk beratok tunggu. Jadi hari siapa-siapa yang tanya tu, tunggulah jawapan tu. Jadi dan kalau ada jawapan yang boleh jawab terus, saya jawab terus. Tapi kalau jawab bahasa hukum, jadi kena jawab macam tu lah. InsyaAllah. Jadi kalau ada yang saya minta tu bukan banyak pun, RM10 je sebulan. Kalau RM10 sebulan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau 6 grup dah dapat dah dalam RM10,000. Bolehlah pelan-pelan buat sikit. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, kalau tuan bagi banyak, hak tu bonus kami lah. InsyaAllah. Kalau bagi sikit, RM10 pun alhamdulillah, dah syukur sangat dah. Terima kasih, insyaAllah. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba dia. Moga-moga kita semua selalu mendapat peringatan daripada dia dan kita sentiasa didekatkan kepada dia, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.